Okey, kita sambung nombor 6. Soalan nombor 6, try per list ya. Okey, Raja 2 menunjukkan 2 garis lurus pada satu satah kartes. Okey, garis lurus pertama awak tengok tu y sama dengan 3x tambah 4. Yang ni yang pertama. Oops. Okey, yang ni pertama. Okey, yang kedua y sama dengan qx tolak 6. Yang kedua. Pertama, kedua. Okey. Kedua-dua garis lurus itu adalah berserenjang. Yang ni, info ni sangat penting. Berserenjang. Bila berserenjang, awak mesti terus awak punya minda awak tu terus. Kalau berserenjang, mesti ada kaitan dengan kesurunan. Kesurunan dia M1 darab M2 dapat negatif 1. Okey. Next, soalan dia. A, nyatakan nilai Q. Okey, persamaan pertama y sama dengan 3x tambah 4. M dia berapa? Yang ni dalam bentuk y sama dengan m x tambah c. Jadi m dia adalah 3. Okey, persamaan kedua. Tengok persamaan kedua. Y sama dengan qx tolak 6. Jadi m dia berapa? Ya, pandai. M dia adalah Q. Jadi hubungan dia berserenjang kan? Kalau berserenjang M1 darab M2 dapat negatif 1. Awak buatlah formula tu. M1 darab M2 dapat negatif 1. M1 dia adalah 3. M2 dia adalah Q. Sama dengan negatif 1. Jadi Q sama dengan negatif 1 per 3. Okay, so dah dapat nilai Q. Okey, selesai untuk A. Okey, sekarang kita tengok untuk B. Cari koordinat F. Okey, yang ni banyak kali dah diulang-ulang. Okey, bila F ni dia bersilang antara dua garis tu kan. Garis yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 4. Garis yang kedua adalah Q tadi kita dapat negatif 1 per 3X tolak 6. Okey. Negatif 1 per 3 ni kita dapat Q tadi tu. Ingat tak? Ini. Q sama dengan negatif 1 per 3. So, masukkan nilai dia. Okey. So, bila dua garis ni bersilang, dia jumpa dekat F. Bila dia jumpa kat F, bermaksud dia jumpa kat titik yang sama. Jadi, kita kena buat persamaan serentak. Baru boleh dapat titik F tu berapa. So, kita buat persamaan serentak ni, kita guna kaedah kaedah penggantian boleh, kaedah penghapusan pun boleh. Jadi cikgu guna kaedah penghapusan. Bila kaedah penghapusan, kita tolak persamaan 1, tolak persamaan 2. Okey. Okey. Persamaan 1 tolak persamaan 2. Macam ini je senang. Y tolak Y dapat 0. Senang je kan? Okey, 3 tolak negatif 1 per 3. Awak tekan je lah kalkulator awak tu. 10 per 3x. 4 tolak negatif 6. Maksudnya tambah 10. Tu. 4 tolak negatif 6. Dapat positif 10. So, X ni bawa ke sini. Okey, tak suka X bawa sana. 10 tu pindah sana. 10 ni. Ini pindah dulu. Dapat negatif 10 sama dengan 10 per 3X. Okey. Yang ni pula pindah. 3 darab negatif 10 dapat negatif 30 sama dengan 10x. So, dah dapat x. Negatif 30 bahagi 10. So, x sama dengan negatif 3. Okey, soalan dia minta. Okey, koordinat kan? Kita dah dapat x. Koordinat mesti ada y. Okey, jadi untuk dapatkan y, ni kita guna penggantian pula. Nak dapatkan y, kita guna penggantian. Okey, x tadi dapat negatif 3. Jadi, y sama dengan 3. Gantikan negatif 3 kat sini.
So, Y sama dengan 3 darab negatif 3, negatif 9 tambah 4. Y dapat negatif 5. Disebabkan soalan minta koordinat, bagi jawapan awak dalam bentuk koordinat iaitu negatif 3, negatif 5. Okey, ni F. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, so kita terus kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7. Okey. Garis lurus X per Y tolak Y per 8 sama dengan 1. Memotong paksi X di P dan paksi Y di Q. Okey. Okey, jadi kalau tak tahu, awak try lakar. Okey, dia kata memotong paksi X di P. Maksudnya kat sini P. So, sekarang paksi Y. Kita tak tahu paksi Y dia positif ke negatif. Awak tengok kat sini. Negatif kan? Jadi negatif dia potong dekat negatif. Sini Q. Maksudnya P ni koordinat dia 0, 6, 0. Q ni koordinat dia 0, negatif 8. Macam mana pula cikgu tahu dia punya titik dia? Ingat balik bentuk ni. Okey, ingat balik bentuk ni. Kapal terbang lalu awak ingat kan? Kat kelas pun kapal terbang lalu. Okey. Okey, bentuk ni adalah X per pintasan X tambah Y per pintasan Y sama dengan 1. Jadi X per pintasan X, 6 tu pintasan X. Sinilah 6 dia. Negatif 8 tu pintasan Y. So, dapatlah titik Q dia. Okey, so sekarang dia nak cari kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus iaitu kecerunan sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. So, negatif 8. Pintasan Y dia negatif 8. Pintasan X dia adalah 6. So, dapat 4/3. Kecerunan kena permudahkan. Okey, selesai. Senang kan? Okey, soalan B. Persamaan pembahagi dua sama serenjang garis lurus itu. Apa maksud pembahagi dua sama serenjang? Okey. Tadi cikgu lukis graf tu. Tu part C Okey, punya line dia macam ni tadi kan. Sini P, sini Q. Okey, sekarang bila dia kata pembahagi dua sama serenjang, dia ada titik. Ya, titik tengah. Titik tengah dia, cikgu buat line ni. Sini titik tengah dia. Titik tengah dia, bila pembahagi dua sama serenjang, dia mesti sudut tegak. Yang inilah dia nak suruh cari persamaan garis ni apa dia. Jadi, kita dah tahu tadi kan. M, P, Q, kita dapat 3. Macam yang awak tahu, kecerunan dia M1, M2. M1 darab M2 dapat negatif 1 kan. Jadi M yang baru untuk serenjang tu, kita akan dapat negatif 3/4. Satu lagi masalah, kita kena cari apa titik tengah dia ni. So, nak cari titik tengah dia. Okey. P ni tadi koordinat dia apa ya? Okey, P ni 6, 0. Q ni tadi koordinat dia 0, negatif 8. So, nak cari titik tengah. Titik tengah Titik tengah.
Titik tengah sama dengan 6x tambah x bahagi 2 untuk pasti x. Untuk y dia 0 tambah negatif 8 bahagi 2. So 6 bahagi 2, 3. Negatif 8 bahagi 2, negatif 4. Okey. Okey, dah dapat titik tengah. Baru kita buat persamaan dia guna rumus y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Ni rumus dia. Y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Okey. Y tolak negatif 4 sama dengan M dia negatif 3/4. X tolak X dia adalah 3. Okey. Kembangkan dia. Y sama dengan negatif 3/4 X. Negatif positif. 9/4. Negatif 4 ni positif kan? Jadi bawa ke sini jadi tolak 4. Selesaikan. Kita akan dapat y sama dengan negatif 3/4 x tolak 7/4. Okey, selesai soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 8. Rajah 3 menunjukkan vektor OR, OS, OP dan PQ yang dilukis pada grid segi empat sama yang bersaiz 1 unit. Diberi OR, R sama dengan R, OS sama dengan S. Cari OP. Bila ada modulus tu, dia adalah magnitude. Okey. Magnitude awak tengok ni. Okey, awak tengok. Rajah ni OP. O pergi ke P. Jadi O pergi ke P untuk belah sini. Untuk belah sini 1 unit kan? Ni 1. Untuk belah ni dia naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit. So, teorem Pythagoras kan? 1 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa. So, dapat punca kuasa 26. 5.099. Okey, selesai. Senang, mudah kan? Okey, soalan nombor 8B. Dia nak PQ dalam sebutan RS. So, awak tengok. PQ ni macam mana nak jadikan sebutan RS? Okey. OR ni dia menghala macam gini kan? Okey, jadi kat sini kita boleh buat OR dia menghala sini. Okey, so sini adalah R. OS ni dia menghala macam gini. Kita kena selarikan dia. Yang ini, selari dengan ni. Selari kan? Selari. Jadi sini dua kotak ni S. Sini S. Okey, dua kotak ni S. Dua kotak ni S. Sini pun S. Jadi ada berapa S? Pandai. Ada 3 S. Jadi PQ sama dengan P ke Q. Maksudnya P ke sini tambah sini. Arah dia berlainan. Betul? Okey, negatif 3S tolak R. Okey, jelas? Boleh faham? Okey, next. Kita terus ke soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Titik-titik P, Q dan R adalah segaris dengan PQ
sama dengan M, QR sama dengan P tolak QR, P tolak 3M. Okey, jadi kat sini dia kata PQR segaris PQM. QR P tolak 3M. Okey. Okey, cari nilai PQ sama dengan 2/3 PR. Layan je soalan tu. PQ dia apa? PQ dia dah bagi M. 2/3. Okey. PR ni masalah. Kita tak tahu. Okey, jadi PR ni adalah apa tambah apa? PR adalah PQ tambah QR. Nampak ni? PR adalah PQ tambah QR. So, PQ adalah M. QR adalah P tolak 3M. Jadi, M tambah, ni dah nak masuk, PM tolak 3M. Okey. So, dah dapat PR, masuklah kat sini. M tolak 3M apa ni? Selesaikan siap-siap. Ya, betul. Negatif 2M. Ni cikgu tak buat tulis. Negatif 2M. Okey, negatif. Mana dia? Negatif 2M tambah PM. Okey, so ni bawa ke sini lah senang. 3M sama dengan 2 darab masuk negatif 4M tambah 2PM. Okey. So ada M semua. 3 sama dengan negatif 4 tambah 2 P. Jadi 3 tambah 4. 4 ni buat sini. 7 sama dengan 2 P. Jadi P sama dengan? Ya, betul. P sama dengan 7/2. Okey, selesai nombor 9. Kita teruskan soalan nombor 10. Okey, untuk soalan nombor 10 ni senang je. Nyatakan nilai kodomen hubungan itu. Okey, ni ada set P. Yang ini adalah domen. Jadi kat sini adalah kodomen. Jadi kodomen dia adalah set-set tu apa dia? A, B, C. Okey, selesai. Okey, soalan ni tanya, adakah hubungan tersebut satu fungsi? Okey, awak kena ingat, sesuatu hubungan tu dinamakan fungsi bila satu objek ada satu imej. Sekarang, satu objek dia ada berapa imej tu? P dia tu ada 3 imej. Jadi, dia adalah bukan fungsi. Dia adalah bukan fungsi sebab objek P objek P ada lebih dari satu imej. Okey, selesai nombor 10. Okey, kita pergi soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Diberi F songsangan X sama dengan X tambah 7. X tolak 7. Okey, GX sama dengan X kuasa 2 tambah 9X tak 25. Cari F5. Okey. Yang ni F biasa. Songsangan diberi. Jadi, kita kena cari apa biasa dulu. Okey, F. Songsangan dia sama dengan X tolak 7. Samakan dengan Y je kan. Okey, X sama dengan Y tambah 7. X sama dengan F negatif 1X sama dengan X tambah 7. Jadi, negatif 1 pula Fx.
Silap. Okay, Fx sama dengan X tambah 7. So, F5 sama dengan 5 tambah 7 dapat 12. Okay, selesai. Okay, kita proceed. Soalan 11B. G Fx. Okay, tadi kita dapat Fx sama dengan X tambah 7. G Fx. Bermaksud kita guna, okay, G kat luar kan? Tapak dia G. Setiap X itu kita gantikan dengan F. So, G Fx sama dengan X kuasa 2 tadi kita gantikan dengan F kan? Ya. X kuasa 2 tambah 9. X tolak 25. Okey. Aku ada yang keliru. Ini kita gantikan dengan F. Sini. Sebab objek dia F. Jadi F dia adalah X tambah 7 kuasa 2 tambah 9 darab X tambah 7 tolak 25. Pengembangan. X kuasa 2. Kembangkan dia. Tambah 14X tambah 49. Tolak 9X tambah 63. Ni tambah ni. Tolak 25. Okey, unit dia punya simbol jangan salah. Ni pun tambah. Okey, selesaikan. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah 23X tambah 87. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 12. Okey, ada dua graf menyilang paksi X pada asalan. Dia bagi dah asalan 0, 0, 8, 0. Dia bagi dah 2 titik. A diberi Gx sama dengan 8X tolak X kuasa 2. Tentukan koordinat titik pusingan V bagi Gx. Okey, dia nak tahu titik pusingan. Okey, bila titik pusingan, dia dekat sini. Sini. Titik pusingan dia kat sini. Bila kat sini, awak terus je lah buat pembezaan dy dx tu dapat kecerunan kan? Dapat kecerunan. So, kat sini bezakan dia. Bezakan dia ada prime. Macam nak bezakan dia? 8x jadi 8. 2 bawa ke depan jadi 2x. Kuasa kurang 1. Dekat sini kecerunan dia sama dengan 0. Okey. Kecerunan dia sama dengan 0. Jadi 0. So, dapat x dia sama dengan 4. Tak tahu kira. Okey, buat satu-satu. 8 sama dengan 2. X pindah sana. Jadi, 8 bahagi 2 sama dengan X. X sama dengan 4. So, dah dapat X 4. Dah dapat X 4. Masukkan X 4 ni dekat asal. G4 sama dengan 8. 4 tolak 4 kuasa 2. Okey. So, 8 darab 4, 32 tolak 16. So, dapat 16. Jadi, Y dia 16. Okey. Jadi, koordinat dia V adalah 4 dengan 16. Okey. Faham? Okey. Okey, boleh juga kita buat cara masukkan nilai. Okey, ini salah satu cara lah. Okey, sekarang kita tengok B. Diberi bahawa nilai maksimum HX adalah 2 kali nilai maksimum bagi GX. So, kita dah dapat tadi nilai maksimum kat sini. Tadi titik pusingan dia adalah nilai maksimum kan? 4, 16. Okey, dia bagi tahu nilai maksimum dekat H ni, maksudnya nilai maksimum dia nilai dekat paksi Y. Ni 16. Dia kata nilai dekat H tu 2 kali nilai dekat GX. Maksudnya 2 kali 16 kali 2 dapat 32.
Jadi dekat atas ni adalah 32. Okey, cari nilai HX dalam bentuk A, X tambah B kuasa 2 tambah C. Untuk ini, okey, masuk je nilai A. HX sama dengan A, X. Tengah-tengah dia mestilah, yang ni mestilah 4. Sama kan? X tolak 4 kuasa 2 tambah maksimum dia 32. So, kita nak cari nilai. Ada titik 00 dengan 8 kosong. Jadi, ini adalah kosong sama dengan A. X dia kosong. Senang ambil titik kosong. Okey. So, kosong sama dengan A. 4 kuasa 2, 16 tambah 32. So, dapat 16A tambah 32. Negatif 32 sama dengan 16A. Jadi, A sama dengan negatif 2. So, dia nak buat balik dalam bentuk fungsi tersebut. Nak bentuk dalam fungsi ni. Jadi, H X sama dengan negatif 2. X tolak 4. 2 tambah 32. Okey, ni. Senang cikgu tulis kat sini. Okey. So, inilah jawapannya. Okey. Faham?